Jadi teknikal untuk kita sebutkan huruf ya dari sudut muhattabnya, yang pertama sekali pangkal lidah menurun. Okay. Yang keduanya jarak antara papan lidah dan langit jadi meluas. Ya. Rahang terbuka. Ya. Ya. Okay. Kedua bibir mulut hanya menjauh dan tidaklah turun ke rahang bawah. Maksudnya bibir mulut kita ni dia terbuka kan. Jadi oleh kerana rahang terbuka, jadi bibir mulut memberi kesan kepada bibir mulut kita juga terbuka. Ini dari segi kita katakan teknikal, step by step lah bagaimana huruf tu berlaku dan ia memberi kesan pada pergerakan-pergerakan lidah, pergerakan rahang, pergerakan bibir mulut. Tapi dari segi makhraj dia tadilah. Kita sebut je, kita buat naik dulu. Kita buat naik dulu bahagian tengah lidah tidak ke langit atas. Kemudian dia akan turun. Menurunlah. Menurun balik. Sebab kita tak akan sebut dan tidak akan lekapkan huruf itu lama. Sebab kita nak beralih pada sebutan huruf yang lain pula. Itu mana-mana huruf pun memang samalah cara dia. Okey, makhraj muqaddar pula, makhraj muhaqqaq sebagaimana saya sebutkan tadi, tengah lidah bertemu dengan langit atas. Makhraj muqaddarnya adalah apabila berlakunya pemisahan antara anggota makhraj tadi. So bila bahagian tengah lidah sentuh langit kemudian dia berpisah, maka itu adalah makhraj muqaddar untuk ya mat. Kerana dia dah memberi ruang kepada huruf kepada angin tadi untuk melalui bahagian rongga mulut lah. Ya. Contoh kalau kita sebut huruf ya jugalah, kita kata ya kan. Okay, ya. Ataupun kita kata ya tak jadi, kita ambil huruf lain. Kita ambil huruf i. 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 Ini huruf ya juga ni, ini huruf ya mati, ini huruf ya mat. Sebab sebelum dia bagi bawah, yi. Yang kita sebut yi yang pertama ni, yi yang kita sebut ada suara yi yang pertama tu, mula-mula kita sebut tu, itu adalah huruf ya berbaris. Bunyi huruf ya berbaris. Tapi selepas kita panjangkan suara kita pada huruf ya mati, itu adalah huruf ya mat. Walaupun kedua-duanya sama bentuk, tapi kedua-duanya mempunyai makhraj yang berbeza. Yi, hak panjang itu adalah huruf mat. Boleh nampak ke contoh yang saya beri ni? Saya nak bagi contoh supaya orang tak keliru mana satu huruf ya berbaris, mana satu huruf ya yang mat. Boleh faham ke? Minta maaf tanyalah, takut ada yang kurang jelas. Saya tak nak yang tak jelas tu, saya tak nak. Saya nak yang jelas-jelas. Boleh eh? Boleh setakat ni insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Saya bagi contoh ni supaya orang nampak terus apa beza dia. Sebab sebelum daripada ni mungkin kita mungkin diberi contoh yang mungkin tak berapa sesuai. Saya sendirilah kat pengalaman saya. Jadi kita tak nampak benda tu. Beza di antara ya mat dengan ya baris dan sebagainya lah. Baik, jika bertemu dengan dua huruf ya berbaris dan sukun, hendaklah dijelaskan sebutannya. Contohnya yuhyi. Inilah huruf di mana ia melibatkan implikasi kepada penamaan mat. Yang kita sebut dalam bab matnya adalah mat tamkin. Pernah tak dengar, kita dengar mat tamkin? Pernah dengar kan? Nama mat tamkin. Mat tamkin ni adalah satu bentuk mat yang disebut, yang dibuat, yang dilafazkan untuk menetapkan bunyi yang sepatutnya ada pada kalimah tersebutlah. So kalau kalimah yuhyi adanya dua ya, satu berbaris, satu sukun. Maka nak menetapkan adanya kedua-dua huruf itu dalam sebutan kita, maka ulama menamakannya sebagai nama maddut tamkin, walhal maddut tamkin ni ia hanya sebahagian ataupun berada di bawah kategori mad asli sahaja. Sebab dari segi harakat dia tak berubah, dua harakat je. Cuma dari segi bentuk dia yang menyebabkan ulama datangkan satu istilah yang lain. Untuk kita elatlah dengan benda tu, supaya kita tak hilangkan satu daripada dua huruf yang sama dari segi rupa bentuk dia. Baik, huruf ya boleh jadi huruf asli dan huruf far'i. Macam mana tu? Huruf far'i ni seperti bacaan ismam pada beberapa kalimah. Seperti qila. Qila ni kalau bacaan ismam yang jadi huruf far'i, sebagaimana yang saya sebut tadi lah, huruf hijaiyah ni ada huruf far'i, ada huruf asli.
Okey, mana-mana yang mungkin first time dengar far'i asli ni, huruf asli ni adalah huruf yang 29 huruf hijaiyah tadilah, alif, ba, ta dan sebagainya. Manakala huruf far'i itu adalah huruf yang terpecah daripada dua sebutan huruf yang melahirkan huruf yang lain. Contoh pada huruf qila ni, dia berasal daripada baris depan dan juga baris bawah. Campuran baris depan kahwin dengan baris bawah, lahirlah anak yang sebutannya tengah-tengah antara dua baris tersebut. Maka kalau qila baris bawah, kalau kuila baris depan, nak sebut macam mana? Kui. Nah, so kita nak gabung antara ku dengan ki. Dia kui. Dia jadi gitulah. Dari segi bacaan ismamnya. So itu kita sebut dia sebagai huruf far'i. Huruf far'i yang boleh berlakulah dalam beberapa bentuk riwayat Al-Quran selain daripada riwayat hafaz yang kita duk amalkan sekarang ni lah. Okay, itu sedikit tinggilah mungkin perbincangannya kerana melibatkan bacaan qiraat yang lain. Tapi nak bagi tahu adanya keadaan-keadaan yang demikian. Okay, huruf ya sentiasa dibaca nipis walaupun sebelumnya huruf isti'la dan itba' ini nature, memang huruf-huruf mak ni huruf yang kita katakan selalu berada dalam keadaan nipis. Okey, dan jarak sentuhan huruf ya dengan huruf yang sama makhrajnya, shin dan juga jim adalah sedikit berbeza. Dari sudut makhraj, dari segi arah tuju bahagian tengah lidah ke langit itu dia ada beza. Saya andaikan begini untuk bagi nampak fahamlah. Ini kita katakan lelangit atas. Ini lidah. Ini lidah. Saya anggarkan gini. Ini lidah. Okey, untuk huruf jim, bahagian tengah lidah kita akan rapat. Okey, itu untuk huruf jim. Boleh faham Sebab tu dia tidak ada suara yang keluar, tidak ada angin yang keluar kalau kita sebut huruf jim. Sebab ruang udara dah tertutup. Okey, kalau huruf shin, dia ada ruang sikit. Sebab tu angin boleh keluar lagi. Tapi dalam keadaan berhamburan sebab tekanan keluar kuat, tekanan daripada dalam kuat, kemudian terus keluar secara berhamburan. Okay. Kalau huruf ya, ruangnya agak banyak berbanding huruf shim tadi. Nampak tak beza dia, makhraj dia tu. Tempat tuju yang sama tu. Tempat sentuhan yang sama tapi dia berbeza pada jarak sentuhan. Pada ruang yang menjadi apa panggil? Inilah tempat untuk mereka untuk angin itu keluar ataupun tak. Itu beza antara tiga huruf yang bersamaan pada makhraj. Okey. Kemudian huruf lin, ulama mutaqaddimun juga tak bezakan antara ya, lin dan ya mat, sama seperti waw tadi. Dia sekaligus dalam perbincangannya. Namun yang bezakan adalah ulama-ulama yang terkemudian dan huruf ya, lin sama makhrajnya dengan ya berbaris. Baik. Saya nak baca soalan kat sini ada. Banyak soalan ni. Dinamakan alif maksurah. Okey, saya baca daripada awal yang saya tak jawab lagi. Saya ambil satu dua soalan pun saya akan go through pada slide lah. Soalan-soalan yang lain tu kita akan baca selepas ini. Dinamakan alif maksurah tu kerana apa? Kerana alif maksurah ni dia adalah satu bentuk alif yang tidak mampu berumah dengan rumah sendiri. Oleh kerana kita tahu bahawa huruf alif ni memang dia ada rumah dia macam ni. Tapi untuk alif maksurah ni, dia tak mampu untuk duduk atas rumah dia sendiri. Dia terpaksa menumpang rumah lain. Dia terpaksa menumpang rumah ya, umpamanya. Contohnya Musa. Jadi alif kecil ni, ini yang dipanggil sebagai alif maksurah. Sebab orang Arab, dia tak eja Musa dengan begini. Dia tak eja begitu. Nature tulisan Arab. Okey, boleh. Ditulis dengan huruf ya. Ditulis dengan huruf ya bentuknya tapi dibaca dengan alif. Bentuk rumah ya tapi baca dengan alif, itulah alif maksurah.
Kenapa dinamakan demikian? Kerana dia berkait dengan bagaimana tabiat penulisan perkataan-perkataan yang sebegini di kalangan orang Arab sendiri. Nature tulisan mereka. Okey. So kita yang ini kita panggil dia sebagai kaedah yang berbentuk sama'i. Maksudnya bagaimana kita menerima sesuatu fakta ilmu itu secara sama'i. Maksudnya mulut ke mulut ataupun secara mendengar ataupun secara warisan begitu. Dia tidak ada kaedah yang boleh dilogikkan untuk kita jelaskan kenapa ia berlaku begitu dan sebagainya. Kaedah Arab ni dia ada dua, satu sama'i, satu lagi qiyasi. Ya, yang qiyasi ni dia ada kaedah. Datanglah mana-mana kalimah sekalipun, kaedahnya begini, so kena ikut kaedah. Itu qiyasi. Tapi yang satu lagi sama'i. Sama'i ni benda yang memang kita dengar orang Arab buat begitu. Dan dia sendiri pun tidak ada penjelasannya kenapa jadi begitu. Maka yang ini kita panggil dia sebagai kaedah sama'i. Contoh kalimah talib. Kalimah talib, bila kita nak jadikan dia jamak ataupun ramai, plural, tiba-tiba jadi tulab. Kita duk belajar sebelum daripada ni, mana-mana kalimah, kalau kita nak jadikan dia ramai dalam bentuk ramai lelaki, jamak muzakkar salim, maka kita kena tambah waw nun kat belakang kalimah tu. Muslim jadi muslimun, mukmin jadi mukminun. Apa sahaja kalimah. Yang itu kita panggil dia kaedah qiyasi. Tapi beberapa kalimah Arab, dia tak ikut kaedah itu. Dia ikut pandai dia. Yang ini kita sebut dia sebagai jamak taksir. Antara contohnya kalimah talib. Sepatutnya talibun lah kalau untuk pelajar lelaki. Tapi tak jadi gitu. Dia jadi tulab. Kan pelik tu. Kenapa jadi gitu? Nature orang Arab cakap begitu. Maka itu kaedah yang disebut sebagai sama'i. Sama juga dengan kes alif maksurah. Okey, maksurah tu pendek. Qasar kan kita semayang jamak qasar. Qasar ni pendek. Maksud pendek di sini adalah fungsi huruf alif tu pendek. Dengan maksud dia tak mampu untuk berdiri dengan rumahnya sendiri tapi dia terpaksa menumpang rumah huruf lain. Jadi pendek dia. Dia punya apa orang panggil? Fizikal dia tu dia jadi pendek. Itulah saya cuba nak logikkan. Analogi tu saya cuba nak logikkan. Kenapa dinamakan dengan alif maksurah. Okay, harap-harap boleh fahamlah insya-Allah. Baik. Kenapa tashil? Kalau tashil maksudnya pertengahan di antara hamzah dan alif. Adakah di sini dimaksudkan alif mat ke? Ya, alif mat lah. Kalau kita sebut alif itu memang alif mat. Dia tidak ada alif yang lain. Alif ke alif mat ke? Memang itulah. Itulah dia, sama sahaja. Dia tidak ada alif yang lain. Alif. Alif lin ada tak? Alif lin ada tak? Huruf waw ada lin, huruf ya ada lin. Alif ada tak lin? Tak ada. Tak ada lin. Kalau kita faham konsep huruf waw mati sebelumnya baris atas, huruf ya mati sebelumnya baris atas. Ini kita panggil dia sebagai huruf lin, betul? Dan kalau huruf alif mati juga dan sebelumnya baris atas. Sama ni baris dia ni. Kenapa tak dipanggil sebagai alif lin? Kenapa hanya disebut sebagai alif mat? Faham tak logik saya ni? Faham. Faham Boleh faham So kenapa tak dinamakan sebagai alif lin? Sebenarnya alif juga boleh disebut dengan alif lin. Alif lin pun boleh sebut, alif mat pun boleh sebut. Cuma antara mat dan lin didominasi penggunaan sebutannya oleh alif mat. So kita tak kenal pun nama alif lin. Tapi dalam kad pengenalan ada dua nama. Alif mat dan alif lin. Tapi dari segi kemasyhuran menyebut, orang lebih sebut alif mat berbanding alif lin. Cubalah kalau sebut alif lin depan orang, confirm orang marah. Apa ni mengajar, aku tak pernah dengar lagi nama alif lin. Orang tak belajar, dia tak akan tahulah. Okay? Sebenarnya alif juga boleh disebut sebagai alif lin. Tapi kita guna kebanyakannya alif mat lah.
Okay, untuk kita belajar dalam kelas ataupun seminar yang begini, okeylah. Tapi jangan pula bawa benda tu di kalangan masyarakat awam. Pening dia orang nanti. Belajarlah. Alhamdulillah dapat satu ilmu baru kan. Okay, boleh. Ustaz, Ya, ya. Ustaz maaf Ustaz. Yang alif lin tu Ustaz boleh bagi contoh macam mana? Sama dengan alif mat, contoh dia. Dia benda yang sama, dua nama. Cuma orang lebih sebut alif mat berbanding alif lin. Sebab syarat lin ini huruf mat mati sebelum ni baris atas. Syarat dia. Jadi huruf alif, confirm dah huruf alif sebelum ni baris atas je. Dia tak ada baris bawah, dia tak ada baris depan. Kalau macam huruf waw ni, dia ada boleh jadi baris depan sebelum dia. Jadilah dia huruf mat. Kalau dia baris atas sebelum ni, jadi lin. Ya pun sama juga. Kalau sebelum ni baris bawah, jadilah dia huruf ya mat. Tapi oleh kerana dia baris atas sebelum ni, jadilah dia ya lin. Huruf alif, itu sahaja baris yang dia ada. Huruf alif sebelum ni. Dia tak akan jadi huruf bawah, baris bawah dan tak akan jadi baris depan. So sama dia punya rupa bentuk dia dengan huruf waw dan ya. Dari segi penamaan lin itu. Cuma orang lebih highlight pada huruf waw ya. Orang tak highlight pada huruf alif. Sebab huruf alif ni didominasi oleh sebutan huruf mat. Sebagai nama yang masyhur lah. Itu. Baik Ustaz, terima kasih. Okay, tapi mat tu kan ada macam panjang sikit Ustaz. Kalau lin dia tak ada suara yang panjang. Macam mana kita nak kata? Macam keliru saya. Situlah ada sikit saya keliru, saya tak faham situ. Lin suara panjang kalau dia jadi mat. Khauf. Tapi kalau dia kalau dia selepas huruf tu dia ada sukunnya. Betul. Maksudnya dia boleh ubahlah. Kalau dia dalam keadaan wasal dia tak ada mat kan, dia cuma lembut saja. Betul, dia tidak ada mat. Itu sebenarnya dia bergantung kepada huruf. Dia bergantung kepada huruf dan contoh. Kalau huruf alif dari segi kedudukan dia berbeza dengan huruf waw dan ya. Faham tak maksud saya? Dia berbeza dengan kedudukan dia dalam kalimah huruf waw dengan huruf waw dan huruf ya. Dan huruf alif yang mana datang sebelumnya baris atas, dia memang dibaca dengan mat dua harakat. Berhenti ke dia, di tengah kalimah ke dia, hujung ke dia, itulah cara bacaan satu-satunya. Berbeza dengan huruf waw lin, ya lin yang hanya dibaca panjang ataupun mat ketika mana ada satu huruf sebelumnya dan diwakafkan pada huruf tersebut. Itu beza dia. Tapi dari segi bentuk yang mana huruf mati sebelumnya baris atas sama ketiga-tiga huruf ni. Maka atas dasar inilah para ulama dahulu dia tak bezakan pun antara mana satu mat, mana satu lin. Cuma lin yang beza pada tiga huruf tadi itu berdasarkan riwayat bacaan pula lah. Tapi dari segi bentuk asas dia ni sama. Okey, dari segi nama, orang lebih kenal alif itu dengan alif mat berbanding alif lin. Jadi benda itu tak menjadi isu pun sebenarnya. Bukanlah saya nak kata apa yang kita belajar hari ini salah, tak. Cuma saya menambah input. Dia dari segi istilahnya begitu dan bacaannya berbezalah mengikut huruf tadi. Benda itu tak pelik pun. Cuma yang menjadi peliknya bila mana kita first time dengar. Sebab kita tak pernah terbiasa dengan info tersebut lah kot mungkin. Saya dulu pun first time dengar pelik juga. Tapi bila lama-lama kita cuba faham tu, awal kita faham. Sebab ia dihukum lin itu kerana melihat pada situasi huruf tadilah, huruf mati kemudian sebelum ni baris atas. Atas dasar itu dinamakan lin. Bukan atas dasar bacaannya ketika waqaf ke, ketika wasal ke atau macam mana. Tapi asas dia adalah pada bentuk huruf tu. Boleh faham bentuk asas dia. Okey. Tapi kita sebut alif mat lah. Lepas ni kita sebut alif mat lah. Kita tak sebutlah alif lin. Itu untuk kita yang belajar ni, kita tahu setakat kita je lah. Saya pun tak sebar benda ni di luar. Saya takut menimbulkan kekeliruan lah di kalangan orang awam khususnya yang mungkin tak berapa nak sampai lagi tahap ni tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi, nak tanya sikit Ustaz. Ya. Kalau kata
kalau macam tadi pencerahan Ustaz berkenaan dengan bentuk lin tu sendiri, jadi sebenarnya tak mengganggu lah makna sifat lin yang kita faham selama ni. Sifat lin yang terlibat dengan huruf ya dengan waw. Ya Ustaz? Tak mengganggu. Cuba kita sebut huruf alif. Kita sebut secara kasar ke secara lembut juga? Lembut juga. Tak ada pernah pun kita sebut huruf mat itu dalam keadaan yang kasar ataupun yang suara yang agak kuat lah. Sama dari segi sebutan dia. Tapi orang lebih melihat kepada pemanjangan suara yang dikaitkan dengan huruf mat tadi. Sebenarnya dari segi sifat lin tu memang ada pada ketiga-tiga huruf. Ketiga-tiga huruf ni ada sifat lin, lembut itu ada. Okay, ini just tambahan info lah berkenaan dengan huruf alif lah. Jangan pening-pening insyaAllah. Ustaz, satu lagi Ustaz. Sorry Ustaz. Yang ya tu kan Ustaz, kalau ada sabdu, ada syaddah dekat atas dia, kita kena tekan suara ke macam iyyaka na'budu atau iyyaka na'budu. Macam mana Ustaz? Huruf ya betul. Bila kita jumpa, bahkan bukan huruf ya sahaja, tapi kalau mana-mana kita jumpa tu huruf yang bersabdu, memang kita kena menaikkan sedikit intonasi suara kita. Kalau sabdu ni memang itu cara dia. Dan ada segelintir daripada para ulama mengatakan bahawa sebutan mana-mana huruf yang bersabdu itu adalah an-nabru. Itu adalah an-nabru istilahnya. An-nabru ni maksudnya satu bentuk intonasi suara yang menaik. Tapi saya tak suka guna perkataan an-nabru tu, saya lebih suka kata tekan sedikit suara. Lebih mudah untuk fahamlah. Tekan sikit suara supaya ia berbeza dengan huruf yang tidak ada sabdu. Iyyaka na'budu. Memang itu cara bacaan yang betul lah. Kita tak boleh nak baca yang sabdu ni tanpa sabdu. Jadi kalau kita baca sama je dengan huruf yang tidak ada sabdu, maka apa keperluan ulama meletakkan tanda sabdu sebagai isyarat huruf bersabdu tu? Mesti ada beza dari segi bacaan dia. Okey. Baik Ustaz, terima kasih.